Okey, Gusonika, kita akan simak kedua-dua karangan kamu pada hari ini. Aktiviti kekeluargaan memainkan peranan yang sangat penting dalam keluarga. Oleh hal demikian, ahli keluarga perlulah mengatur pelbagai aktiviti berfaedah untuk seisi keluarga. Namun, terdapat setengah anggota masyarakat, terutamanya ibu bapa yang agak sibuk mengejar kemewahan duniawi sehingga tidak mampu meluangkan masa untuk mengadakan aktiviti kekeluargaan bersama ahli keluarga mereka. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana aktiviti kekeluargaan ini sememangnya penting dalam pembinaan keluarga. Okey, pembinaan keluarga yang bahagia. Oleh itu, ibu bapa haruslah mengelakkan diri daripada memberikan alasan sibuk bekerja atau tidak mempunyai masa lapang untuk semata-mata untuk mengelakkan pengaturan aktiviti kekeluargaan. Orang tua ada menegaskan bahawa hendak seribu daya tak hendak seribu dalih, dan para ibu bapa harus mengaplikasikan pegangan ini dalam mencari jalan penyelesaian bagi masalah mereka. Persoalannya, apakah kebaikan aktiviti kekeluargaan? Antara kebaikan yang diperoleh ialah aktiviti kekeluargaan semestinya dapat mengurangkan tekanan dalam kehidupan. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui aktiviti ini kena pindah ke belakang. Okey, kerana ibu bapa dapat meluangkan masa berkualiti dengan anak-anak untuk menjalankan aktiviti menyeronokkan melalui aktiviti ini. Baru betul. Okey, jangan ada dua koma dalam ayat penanda wacana. Sebagai contohnya, salah satu aktiviti yang popular ialah berkelana di tepi pantai. Semasa berada di sana, seluruh keluarga boleh bekerjasama untuk membina istana pasir. Sudah tentu seisi keluarga akan bergerak ketawa dan bergurau antara satu sama lain semasa membina istana pasir tersebut. Selanjutnya, mereka juga boleh berjalan di sepanjang pantai sambil menikmati pemandangan yang indah. Kesannya, para ibu bapa dapat melupakan stres di tempat kerja serta menenangkan perasaan dan tekanan sambil meluangkan masa dengan anak-anak. Tambahan pula, aktiviti kekeluargaan dikatakan sambil menyelam minum air kerana kita dapat mengurangkan stres dan juga meluangkan masa bersama-sama ahli keluarga. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa tekanan dalam kehidupan kita pasti dapat dikurangkan dengan aktiviti kekeluargaan. Seterusnya, aktiviti kekeluargaan yang berfaedah juga dapat menyihatkan badan seisi keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan aktiviti kekeluargaan melibatkan aktiviti beriadah. Oleh hal demikian, ahli keluarga dapat menggerakkan otot dan tubuh badan untuk melakukan aktiviti fizikal seperti berbasikal di taman perumahan atau bersenam. Aktiviti sebegini dapat mengeluarkan peluh sekaligus menyingkirkan sisa toksin daripada badan kita. Dengan ini, organ-organ dalam badan kita dapat berfungsi pada tahap optimum. Stamina kita juga akan meningkat dengan pelbagai aktiviti senaman yang dilakukan secara kerap. Tambahan pula, sistem imun kita juga akan menjadi lebih kuat dan kita tidak mudah dijangkiti penyakit. Kesannya, badan ahli keluarga yang melibatkan diri dalam aktiviti riadah, kita mengingati betul daripada orang dahulu kala, iaitu badan cergas, otak cerdas dan berpegang padanya dalam konteks sedaman dan riadah. Oleh itu, jelaslah bahawa kualiti kesihatan keluarga dapat dipertingkatkan dengan aktiviti kekeluargaan. Selain itu, matlamat yang diperoleh dari aktiviti kekeluargaan pasti dapat mengeratkan hubungan dan menjalin silaturahim antara anggota keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap anggota keluarga mesti mempunyai aktiviti tersendiri dan hal ini menyukarkan perjumpaan keluarga pada suatu masa yang sama. Lebih-lebih lagi, keluarga yang tidak mengadakan aktiviti kekeluargaan. Sebagai inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini, majlis makan-makan dengan ahli keluarga bolehlah dianjurkan pada hujung minggu. Majlis ini tidak mengambil masa yang lama dan menjadi satu acara yang baik untuk mengumpulkan seluruh keluarga di satu tempat untuk berbual-bual dan bergurau antar sama lain. Mereka juga berkesempatan untuk bertukar-tukar pandangan tentang pelbagai topik perbincangan dan menikmati juara istimewa daripada masakan ibu yang pasti tidak dirasai selalu oleh anggota keluarga yang tinggal berasingan dengan ibu bapa. Melalui aktiviti ini, anak-anak akan lebih menghargai ibu bapa dan berapresiasi anggota keluarga. Oleh itu, tidak boleh nafikan lagi bahawa hubungan antara ahli keluarga dapat dieratkan dan silaturahim juga dapat dijalin melalui aktiviti kekeluargaan. Konklusinya, kita haruslah mengambil inisiatif untuk merancang aktiviti kekeluargaan kerana kebaikannya terlalu banyak. Aktiviti ini haruslah melibatkan semua anggota keluarga dengan mengadakan lawatan dan aktiviti lain yang
menarik, menyeronokkan bagi isi keluarga. Melalui aktiviti kekeluargaan, ahli keluarga dapat lebih memahami satu sama lain dan hal ini akan memupuk kasih sayang antara semua anggota famili. Tambahan pula, hubungan sesama ahli keluarga pasti akan erat bagai isi dengan buku kerana mengadakan berbagai aktiviti bersama-sama. Masa lapang juga boleh diisi dengan perkara yang berfaedah berbanding dengan perkara yang tidak bermanfaat. Okay. Masa lapang juga boleh diisi dengan perkara yang berfaedah berbanding dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ahli keluarga juga haruslah sentiasa berpegang pada prinsip kebukit sama diraki, kelurah sama dituruni. Maksudnya setiap ahli keluarga haruslah menghadapi susah dan senang bersama-sama. Tuntasnya aktiviti kekeluargaan memberikan kebaikan yang terlalu banyak kepada kita dan harus diamalkan oleh semua keluarga. Syabas Gusonika. Cikgu dengan perasaan yakin dapat memberikan 27/30 markah kepada kamu. Hal ini dikatakan demikian kerana kematangan dan juga kehebatan anda mengolah ayat dapat saya rasakan. Kita akan teruskan dengan karangan yang seterusnya, iaitu karangan yang kedua, karangan umumnya. Mari kita mulakan. Karya sastra ialah santapan minda yang merupakan hasil kreatif sastrawan yang kreatif. Karya-karya hasil tulisan sastrawan yang kreatif. Karya-karya tersebut juga mengandungi pelbagai unsur keunikan. Sebagai seorang remaja, saya juga membaca dan mengkaji novel serta cerpen dalam buku teks antologi yang telah disediakan. Namun, terdapat sebahagian besar remaja yang tidak menghargai komponen sastra. Mereka menganggapnya sebagai suatu bidang yang membosankan, bukan bidang tetapi bahan bacaan. Okay? Bahan bacaan yang membosankan diri mereka dan memandangnya sebagai suatu beban kerana mereka perlu mempelajarinya untuk menjawab soalan peperiksaan. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana mereka sepatutnya menghargai kerja keras. Okay, menghargai kerja keras para sastrawan dengan menghargai karya mereka. Okay. Mereka haruslah sedar akan keunikan karya-karya sastra di tanah air kita. Tambahan pula mereka tidak mengetahui keistimewaan karya sastra kerana tidak membacanya. Hal ini dikatakan demikian kerana tak kenal maka tak cinta. Okay? Hal ini dikatakan demikian kerana tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya akan menjelaskan keistimewaan yang telah dapat menarik minat saya untuk terus membaca novel dan cerpen. Antara keistimewaannya ialah cerpen yang memberikan nilai murni yang dapat menarik perhatian saya untuk membaca karya sastra yang bermutu. Hal ini dikatakan demikian kerana hasil karya sastra amat sesuai dengan budaya tempatan yang membolehkan pembaca memahami jalan cerita yang lebih meludah. Nilai-nilai yang disediakan juga mampu melahirkan pembaca yang memiliki nilai-nilai murni dan jati diri kerana mereka akan mencuba untuk mengaplikasikan nilai moral yang terkandung dalam cerpen tersebut dalam kehidupan seharian. Sebagai contohnya, cerpen Banci di Mata Mak dalam buku teks yang 2 mencerminkan kerjasama masyarakat mengurus jenazah. Hal ini secara tidak langsung dapat menerangkan nilai kerjasama dalam diri setiap remaja yang membaca dan menghayati cerpen tersebut. Pembaca juga akan berasa tersentuh lalu mengalihkan air mata mengenangkan kisah seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya yang berjauhan. Selanjutnya, para pembaca sedar bahawa kasih ibu bawa ke syurga kasih bapa sepanjang masa dan seorang ibu banyak berkorban demi anak. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen telah menarik minat saya terhadap karya sastra yang ada di Malaysia. Seterusnya, novel sebagai karya sastra juga memberikan pengajaran kepada saya untuk terus menjadi pembaca karya sastra. Biasanya, karya-karya sastra seperti novel akan mengandungi tema dan persoalan yang menarik. Tema dan persoalan inilah yang mendorong pelajar-pelajar seperti saya untuk memahami dengan lebih mendalam jalan cerita dan mesej yang disampaikan. Sebagai contohnya, novel Destinasi Impian karya Muhammad Ismail Sarbini mengajar remaja seperti saya supaya tabah dan sabar serta gigih dalam kehidupan. Novel ini juga mendidik pembaca untuk bersikap berani dalam menyahut cabaran dan menghadapi rintangan. Novel ini berkisar tentang kisah beberapa orang remaja yang menghadapi ekspedisi berbasikal dari Bukit Kapar ke Pantai Morib. Salah seorang remaja tersebut
Salah seorang remaja tersebut, Firdaus, baru berumur tentang ekspedisi tersebut kerana dia berpendapat bahawa ekspedisi tersebut amat memenatkan dan tidak berfaedah. Namun sepanjang ekspedisi tersebut, sikap Firdaus telah berubah um, dan dia tidak berputus asa walaupun berasa penat. Watak utama itu Firdaus berpegang pada prinsip di mana kemahuan di situ ada jalannya sewaktu dia berbasikal. Oleh itu, jelaslah bahawa sebagai remaja, karya sastra akan terus saya baca kerana banyak unsur pengajaran yang dapat saya timbang. Salah satu keistimewaan karya sastera yang lain ialah cerpen yang ditulis dengan gaya bahasa yang unik menyebabkan saya tertarik untuk mengkaji karya tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap penulis mempunyai gaya penulisan yang berbeza dengan penulis-penulis lain. Gaya penulisan inilah yang menggambarkan identiti penulis yang sangat istimewa. Sebagai contohnya, Datuk Dr. Zulina Hassan, iaitu penulis cerpen Kado Ayam dan Raja, suka menggunakan gaya bahasa metafora dalam karyanya. Hal ini membezakannya dengan para penulis lain yang tidak menekankan penggunaan metafora dalam karya mereka. Kesan daripada penggunaan metafora ini ialah para pembaca dapat memikirkan kiasan yang terbentuk daripada metafora tersebut dan menjadi seorang remaja yang bijak kerana mereka mampu menganalisis maksud metafora tersebut dan memahami mesej yang ingin disampaikan. Boleh dikatakan bahawa malam membaca karya sastra memastikan remaja seperti saya tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung kerana para remaja akan lebih bijak jika membaca karya sastra. Oleh itu, tegaslah bahawa gaya bahasa yang menarik dan unik dalam cerpen telah menarik perhatian saya untuk terus membaca karya sastra. Selain itu, tema novel menarik juga memainkan peranan yang signifikan kerana telah menjadi tuncang utama kepada saya untuk mengkaji karya sastra di negara Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana tema novel mampu membuka minda dan hati pembaca untuk menghayati dan memahami persoalan utama yang disampaikan oleh sastrawan dengan lebih baik. Sebagai contohnya, novel Meniti Impian bertemakan kegigihan seorang remaja yang miskin mengubah kehidupan dengan kedai perabot. Pembaca dapat membaca jalan cerita berkaitan dengan watak utama Zahar yang miskin tetapi tidak berputus asa. Dia terpaksa menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan semata-mata untuk mencapai cita-citanya, tetapi dia tetap sabar dan tabah dengan nasibnya itu. Tema yang unik dan istimewa ditambah pula dengan jalan cerita yang mudah difahami ini sudah tentu akan menarik minat para remaja untuk membacanya. Sepanjang cerita tersebut, Zahar telah berpegang pada prinsip hati hendak semua jadi sehingga pada akhirnya dia mampu membuka kedai perabotnya. Kedai perabot Meniti Impian. Oleh itu, tidak boleh dinafikan lagi bahawa karya sastra yang menarik seperti novel yang mempunyai tema yang unik menyebabkan saya suka membacanya. Di samping itu, watak dan perwatakan yang baik menarik menyebabkan remaja seperti saya suka mengkaji karya sastra dalam cerpen. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam setiap novel mahupun cerpen akan ada beberapa orang watak dan setiap watak mempunyai identiti yang berbeza yang menyebabkan pembaca tertarik untuk membaca jalan cerita dengan sabar kerana ingin mengetahui kesudahan cerita. Sebagai contohnya, cerpen hadiah dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih berkisah tentang usaha seorang murid yang sayangkan gurunya. Murid itu, Azizah, memikirkan idea untuk menyediakan hadiah hari guru kepada guru kesayangannya. Dia telah mendapat ilham daripada ibunya yang mencadangkan agar Azizah menghadiahi Cikgu Zaliha kraft tangan yang dibuat sendiri. Azizah telah membuat keputusan untuk membuat kraft tangan tudung saji sebagai hadiah untuk guru kesayangannya itu. Secara keseluruhan, karya ini mengajar murid menghargai jasa besar para guru bagai lilin yang membakar diri menerangi kehidupan anak muridnya. Oleh itu, tidak boleh dipertikaikan lagi bahawa karya sastra terus dikaji kerana watak dan perwatakan yang terkandung dalam menarik perhatian pembaca. Konklusinya, karya sastra mempunyai banyak unsur yang menarik dan telah banyak melahirkan pembaca karya sastra yang setia dalam kalangan semua lapisan masyarakat. Bagi tujuan meningkatkan kata kerja dan bilangan peminat karya sastra lagi, pelbagai aktiviti kesusasteraan perlu dijalankan. Pihak sekolah haruslah mengambil inisiatif untuk mengadakan bengkel kesusasteraan bagi para remaja. Melalui bengkel-bengkel sebegini diharapkan bahawa saya berharap agar, harapan kan, pelajar seperti saya akan terus jatuh cinta akan karya sastra dan membentuk minda matang daripada amalan berfaedah ini. Remaja juga haruslah sedar bahawa membaca itu jambatan ilmu
dan ilmu pelita hidup. Karya sastra amat kaya dengan ilmu pengetahuan yang mampu dipelajari oleh para remaja. Mereka juga tidak akan berasa bosan untuk membaca karya sastra. Hal ini selanjutnya akan menghidupkan subjek bahasa Melayu di sekolah. Tuntasnya karya sastra mesti ditulis dengan menarik bagi memastikan pembaca karya sastra terus berkembang di Malaysia. Sebagaimana yang telah saya maklumi dan telah saya baiki kelemahan karangan kamu, dan kelemahan karangan ini agak minimum jika mampu berikan 87 per 100 markah kepada kamu. Ini suatu penanda aras yang baik dan juga satu sokongan motivasi kepada kamu untuk terus berusaha dan cuba yakin bahawa kamu dapat menulis karangan yang lebih baik lagi pada masa depan. Memang cemerlang, memang gembira untuk melihat murid saya menulis karangan yang begitu hebat, begitu bagus. Cikgu sangat berbangga. Teruskan usaha kamu untuk menulis karangan lebih hebat lagi pada masa depan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya.